Semalam hasil rekod tu audio dia tak berapa jelas. Tak apalah, saya kena ulang untuk kelas lain. Kita hari ni tajuknya ialah XOR dengan XNOR dulu. Lepas tu baru kita buat combination lah. Lepas combination dah jelas, nanti baru kita terus proceed dengan ni. Sebab kita kena kukuh dekat basic dulu. That's why saya selalu mengulang N, what is N, kenapa you kena apa description dia, supaya you dah tahu dah. Bila one and one, you tahu jawapan dia apa? 1 and 1 equal to 1. 0 or 0? 0 or 1? 0 or 1? 0 or 1? Nampak? Kesan dia, nampak? Basic tu mesti kukuh. Sebab bila kita nak jawab combination logic gate, truth table ke kan, ataupun find value untuk combinational logic gate, kita tak jadi masalah. Sebab kita kukuh kat basic. So basic yang seterusnya yang kamu kena tahu tentang exclusive logic gate lah, iaitu XOR dengan XNOR. Apa simbol XOR? Kita kena tahu draw kan. Macam mana nak draw logic gate XOR? Macam mana? Siapa nak datang ke depan ni buat? Siapa rasa mengantuk? Awal pagi dah ngantuk dah. Belum mula lagi dia dah ngantuk. Boleh draw logic gate XOR, draw logic gate XNOR. Come. Sesiapa je lah. Jangan malu-malu kucing. Lambat kita belajar ni. Tu buat truth table. Mari. Okay, bentuk dia ada OR juga because dia XOR. Cuma apa tu X? Eksklusif. Dia tiba-tiba ada lengkung di sebelum gate OR kan. Dan dia ada 2 input. Selalunya XOR memang dia masuk 2 input saja. Kalau nak buat 3 input, you sebaiknya you draw another XOR untuk ada combination 3 input. Tak galak lah 3 input masuk sini terus. Tak galak dia selalunya 2 XOR. Okay. So bila ada draw, pastikan you tulis juga alfabet dia lah. Kenapa nak tulis alfabet? So berapa bilangan type alfabet di sini? Type alfabet untuk input ada 2. Sebenarnya inilah membuktikan dia ada 2 bits lah kan. Bila 2 bits, kita punya truth table dia ada berapa? Truth table dia ada 2, maksudnya kita punya row, bilangan row dia berapa? Okey, 2 kuasa 2 sama dengan 4 rows. So kita susun kosong. You perasan kan, bila setiap kali kita nak buat truth table je, tanya berapa types alfabet kita kan. Bukan number of alfabet. Number of alfabet nanti you ingat. Kalau ada panjang-panjang nanti you ingat penuh. A plus or A not, you kata 2. Salah lah. Kita nak type of alfabet je. Okay, senang nak tengok. Ataupun dengan kata lain, bilangan bits sebenarnya untuk dia adalah 2 bits binary digit. Okay, kenapa buat truth table? Sebenarnya bila kita buat logic gate tu yang tiba-tiba kita akan belajar situation nanti. Truth table ni maksudnya ialah kita nak tahu apa possibility output yang mungkin. Output yang untuk X ni, jika A adalah kosong dan B adalah kosong, apa berlaku pada X? Kita tak tahu sebab ni XOR. Ni XOR. Dia bukannya none ataupun no, ni XOR. Okay. Itu guna truth table. Itu guna possibility. Kalau kita tak susun ikut input yang saya ajar, selang 1, selang 2,
dengan punya 4 row, apa yang berlaku? Kita akan mengulang nanti. 0, 0, 1, 1. Kamu tak sedar. Ada pelajar dia buat 0, 0, 1, 1. Dan 0 tu dah ada dah possibility 0. Kenapa dia buat lagi 0? Sebab dia ingat ada 4 rows. Padahal alfabet yang ada adalah 1. Kalau alfabet dia hanya ada 1, kenapa nak ulang 0, 0, 1, 1? Alfabet dia 1. Jadi 2, 0, 0. Kita selang berapa? 1. Tapi bilangan row dia berapa? Bilangan row adalah 2 kuasa 1 alfabet 2. So ada row dia ada 2. 0 dan 1 saja. Janganlah kamu rasa macam susah hati. Biasanya 4 atau 8. Tiba-tiba yang ni hanya ada 2 je. Masalahnya type of alfabet yang you tengok dalam combinational tu hanya ada A je. Input dia. So, satulah bit dia. Okay? So ni remind you back tentang input. Tentang input. Cara nak buat input ada yang lupa kan. Dia bukan lupa, dia keliru. Selalunya 4 tiba-tiba nak ada 2 je, tak boleh. Masalahnya combinational kita ada 1 A saja. Satu type of alphabet, right? Jangan rasa takut. You dah belajar sekarang, you kena faham. Okay. So bila XOR, sebenarnya simbol XOR untuk boolean expression dia yang you kena ingat adalah A begini. Boolean expression dia. Okay. Sebenarnya nilai ni datang dari mana? Nilainya datang daripada bila or, saya senang ingat or, odd. Bila odd ni kan different. Odd kan different. Okay. Tulis dulu yang tu. Odd dengan different. Tulis sebagai reminder. Bila nampak XOR je tulis odd. Apa kait dia odd dengan different ni? Kita tengok. Sebenarnya kita nak ingat teguh dia punya apa, dia datang dari mana tu kita kadang tak ingat. So baik kita ingat yang ni. Kita tengok kenapa odd dengan different. So A not dan and B plus A and B ni. Tu sebenarnya eksekusi O tu datang daripada simbolik ni. Apa ni, boolean expressionnya ini. Dan dia simpulkan menjadi ini. XOR. So sebenarnya kalau you buat truth table untuk case ini, kan, nak buat tak? Nak buat? Perlu tunjuk ke? B dah ada dah. Setinggal A, not A jadi apa? Kalau saya buat silap cepat-cepat tegur. Okay, ini apa? Kita buat apa dulu? B plus A dulu ke? Kita buat mana? A prime and B. So kita cari A prime and B. So A prime dengan B, kita tengok dua ni je lah. So N, bila N ingat, so dia jadi apa? Kosong. N. Okay. Lepas tu kita kena buat apa? B prime lah kan, because B prime tak ada lagi. So B prime datangnya daripada, okay, seterusnya apa? A dengan B prime pula. Ini dengan ni kan? Betul? N sebab takut tercuai So kalau saya tercuai pun you cepat-cepat tegur Ni apa? N. Kosong. Okay, lepas tu buat apa? Hasil dia X. So X tu adalah yang mana? Ini dengan ini O kan? Ini dengan ni O. Nampak? Okay. So kita buat kesimpulan bahawa XOR itu sebenarnya bila kita nak describe dia. Tengok, describe.
Describe. Kalau kita pendekkan cerita sebenarnya XOR tu AB. Ni XOR. X. Tu XOR. Tulis ke atas sebab takut kita lupa dan cuai kan. X tu kait dengan apa? XOR. Okey. Kita tengok dia 0101 0011. Maksudnya nilai dia ialah 0110. Cuba tengok di sini output dia apa? Input dia apa? Input dia. Input dia bagaimana yang menjadikan dia on? Kan? Bila kita nak describe, kita tengok yang tu kan? So, how you describe it? Macam mana nak describe ni? Lagi nampak pendek kan cerita. Je tu kan? Lagi nampak. Okay. So, how you describe it? XOR is asserted whenever apa? Two inputs are different. Okay. Boleh guna yang ni. Ataupun kita nak cerita lain boleh juga. XOR is an electronic gate will produce apa? We produce true. Katalah nak guna true. True output when either one. Either one kita tak boleh guna sebab apa? Kalau ada satu, sini pun ada satu. Atas pun ada kosong. Kalau nak guna kosong tak boleh either one. So kita guna odd tu. Odd. Number of true input is odd. Okay. True input. Number of the true output. Kat mana tu nak tengok tu true odd tersebut. Cuba you count bilangan true input di sini. True input di sini berapa? True input dia berapa bilangan dia? Yang untuk possibility yang pertama ni. Kosong. Kosong dia kira even ke odd? Even lah. Bilangan true input di sini berapa? 1. Jadi bilangan true input dia odd. Di sini odd. Yang ni even. Ada 2 kan? Nampak? So you boleh guna ini. Cuba perhatikan perbezaan dia ialah ini. Kalau nak guna different hanya case 2 input. Tapi bila more than 2 input, kita kena ambil yang ini. So, kalau 3, macam mana you nak cakap? Kalau 3 kan, 3 input, you nak cakap different. Macam mana pula kalau dia 010? 011. 111. Macam mana you nak cakap different kan? You tak boleh compare, right? So, lebih daripada 3, maksudnya you kena guna ini. Kalau you nak guna yang jenis 2 je, you kena tahu dua-dua. Because situation dia beri kadang-kadang mungkin yang ini, kadang-kadang mungkin yang ini. Nanti you ingat, tak nak belajar pula odd ni. Tak nak belajar pun yang different. Nampak? Okay, yang different hanya untuk 2 input. Kalau you nak guna untuk dari 2 ke 3 ke atas inputnya, kena guna yang ni lah. Penerangan kita tentang XOR. So, that's why apa yang saya remind you back, bila nampak XOR je cepat-cepat catat dekat paper anda. Kalau you tak catat, kita mencongak awan nano. Mencongak ni yang kita mula keliru cepat. Manusia memang mudah keliru, especially perempuan lah. Dia suka fikir yang susah-susah. Banyak sangat benda dia nak fikir. Nak basuh baju, nak sidai kain, balik nak makan, pukul berapa nak ni. Kan? Banyak benda dia nak fikir. Laki sempoi. Sebab barang mereka pun sempoi. Cara pemikiran yang berbeza. Kan? Itu sebab laki lebih bijak daripada perempuan. Kan? Tapi malas. Harapnya kelas ni tak lah kan? Tak, yang paling lewat siapa? Sendiri mau ingat lah kan? Okay, nampak XOR faham kan? Nampak basic tu kena faham. Sebab apa? Bila buat combination yang ada XOR, agak-agak you nak hafal ke ini? Kalau you tengok sini sebenarnya
Kenapa nak ingat benda ni Boleh ke? Boleh lagi ke? Kalau tak boleh nanti yang ni saya upload lah ke internet nanti. Sebab siang semalam saya tak boleh upload sebab suara tak berapa dengar. So yang ni kalau you tengok balik ini sebenarnya maksud dia apa? Sebenarnya bila kita tengok situation, dari situation dia menyatakan bila A tu, nampak A tu not kan, B tu on kan, case dia akan on. Bila kita pun akan tulis A B. Bila tengok case yang kedua untuk ni sebenarnya hasil gabungan dua ni dia kena campur. Yang ni A pula positif, B pula negatif. So bila kita nak tulis yang apa yang berlaku pada table ni ialah beginilah. X sama dengan ini. Kita nampak yang on je. Kita akan tulis campur dengan row yang kedua. Begitu. Sebenarnya kalau situation pun bila dia bagi, dia akan bagi yang on. On sebenarnya hasil gabungan tu you akan simplify, dia jadilah satu logik gate yang lain. Sebenarnya cara kita baca truth table ni membantu kita untuk buat situation. Jika berlaku ni dia tulis campur dengan row yang ni. Apa lagi yang terlibat, kata kalau ada lagi lah, you campur lagi dengan case tersebut. And then you simplify kan, dia jadi simple. Tapi kita tak perlu belajar simplify, jangan risau. Dan yang penting asas tadi kukuh lah. XOR tu maksudnya apa? Yang odd dengan different ni lah. When true inputnya is odd. Number of true input, bilangan true inputnya. Boleh ingat? Number of true input is odd. Atau kalau nak guna different, when two inputnya different. Okay, so kesimpulannya nampak tak? Secara tak langsung you boleh ingat ni lah penulisan ni. Macam mana nak ingat ni? Tengok truth table balik. Tu sebab saya kata bila ada situation diberi, truth table ni wajib tulis. Kalau you tak tulis, itu cari mencongak di awan nano. Kita tengok X0 pula. Bila X0, dia adalah apa? Kalau kita sebut not apa, kita nak describe? Not. Kita nak describe not gate. How you describe it? Not gate is complement of its input. Kalau kita nak describe no, NOR je. Is complement gate of or gate. So kalau X no is apa? Complement of X or gate. Yang sebaliknya lah, dia tak sama lah. Kalau sini different, apa opposite different? Opposite different mendak same lah, right? Kalau apa opposite untuk odd pula? Even lah penerangannya. Kalau kita draw, okay, draw untuk XOR punya table, dia datang dari mana? Okay, sebenarnya X ni kita punya simbol dia. Untuk ni katalah kita guna X jugalah. Boleh nak guna Y, Z. Nak guna Z ke apa? Tak kisahlah, yang penting you kena alert apa output yang dia tulis tu kena ikut. Z. Okay, simbolik dia kita boleh guna XOR juga, cuma bezanya dia ada not lah. Kalau you nak buat macam ni pun boleh, you nak buat macam ni pun boleh. You nak guna apostrophe kan? Boleh. Yang ni bracket kena ada. Kalau you nak buat macam ni pun boleh. Simbol lain untuk XNOR. Dan di mana datangnya? Mana datangnya? Okay, masuk sebalik dari sini dia akan kat mana ni? Kat mana tu? Kita tengok, kita buat truth table dia laju-laju. A, B. Boleh nampak? Boleh nampak kan? 0101 buat laju-laju. Laju-laju tapi you tolong alert kalau saya tersilap. Takut saya tanda lain. Ni apa dia tadi? Kita terus buatlah jumping
B dia punya not dia. Z lah. Maksudnya dia kata same. Same kan? Ni same kan? Ini same kan? Dan two input. Ingat, perkataan dia mesti ada two input. So, kita tulis X no. Cuba baca. Is, cuba baca ni, tukar je. Saya tulis. Started whenever two inputs are the same lah. Ayat lain pula untuk guna yang ni pula. X no is will produce apa? True output when number of true input is even. Boleh nampak? Senang ke susah nak hafal? Saya senang hafal lah. Saya dah ulang berapa kali kelas dah ni. Kamu memanglah rasa susah. Kamu kena ulang lah. Jangan next kelas saya tanya you tak boleh jawab lah. Berhati-hati lah. Saya akan, yelah praktikal kita banyak kan. Waktu tu lah saya akan tanya. Cepat kita habis, cepat saya tanya. Kadang-kadang saya rasa nak tanya tu, siapa tak dapat jawab, kena denda. Okay, so mudah kan? Okay, kesimpulannya, simbol ini juga kita boleh katakan dia sebagai Z ni adalah sebagai, nampak dia even kan? Even kan? Kalau saya ajar tadi, kita tengok ni, kita nak tulis macam mana? Boleh tak? Kita tulis apa ni? A is not kan? Okay, saya tulis sini. Boleh nampak ke? A ini A not, N dengan B not kan kosong kan? Yang ni pula mana tadi satu? Tengok saya nak tanda lain saya tanda. Yang satu lah kita tanda. Yang ni apa? A dengan B. Dia tak ada not sebab dia satu, right? So bila kita combine dia untuk jadikan Z adalah A B plus A B. Nampak? Dia dapat dari mana? Boleh nampak ke ni monitor di sini? Boleh? Tak nampak berdiri lah. Intai-intai sikit. Saya memang suka utilize ni whiteboard ni. Sebab saya dapat detect ada pelajar dia tak tahu nak mencatat. Biasa saya catat bersama anda. Dia rasa dalam buku ada jadi dia tak perlu catat. Ada ke? Ada ke? So itulah kesimpulannya XOR dengan X no. Where it come from? Jelas? Tolong off.